minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Awal pagi ni kita mulakan dengan lafaz syukur kepada Allah, dengan lafaz memohon perlindungan daripada iblis dan syaitan, dengan lafaz nama Allah bismillah, dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan tadabbur sedikit satu muka saja ringkasan daripada surah Taha. Insya-Allah hari ini ayat 38 sampai 51. Surah Taha ni macam panjang 135 tapi ayat dia pendek-pendek. Ayat dia pendek-pendek. Jadi kita masih lagi menelusuri perjalanan hidup Nabi Musa dan kaum dia. Baru nak mula. Dimulakan dengan cerita bagaimana dia keluar pergi ke Madian. Hari ini undur balik bagaimana dia dilahirkan. Dia tak susun, Quran tak semestinya susun begitu. Melainkan surah Yusuf ya. Surah Yusuf daripada kecil sampai tua. Macam tu, kecil sampai tua. In between tu tak adalah cerita. Tapi kecil sampai tua, macam-macam kisah dan surah Yusuf tu sampai dia menjadi pembantu raja. Yang ini kita undur balik kisah bagaimana Nabi Musa dilahirkan dalam keadaan yang macam mana. Dilepaskan oleh mak dia dalam peti dalam bekas. Kita jumpa ayat 2 nanti insya-Allah. Ani qadhifihi fit tabut. Tabut ni ini kali kedua kita jumpa perkataan tabut ni dalam Quran. Kali pertama lu siapa ingat surah mana? Kalau ingat tabut. Surah mana kita jumpa tabut ni? Panjang cerita dia. Cerita Nabi juga. Ada cerita perang-perang. Bani Israel juga. Maksudnya tabut yang pertama kita dengar tu Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel juga. Tapi selepas zaman Nabi Musa lah. Nurul jawab betul itu. Cuba orang lain jawab. Tak ingat? Surah Al-Baqarah. Cerita perang siapa dengan siapa? Kamu bila dapat tabut tu maka kekuasaan atas kamu pasti menang. Sebuah peti. Yang dalam peti itu dikatakan Syekh Wahbah Zuhaili dalam syarah dia Tafsir Al-Munir kata dalam peti itu ada kitab Taurat yang asal. Ada kata adalah himpunan nama-nama Nabi dalam Bani Israel. Macam-macam lah. Wallahualam tak tahulah. Quran kata tabut Syekh. Apa ada dalam tu disyarahkan berdasarkan cerita-cerita Israeliat dan sandaran-sandaran lah sikitnya. Tapi tak adalah sah kata dalam tabut tu ada apa. Tabut tu dikatakan Syekh Wahbah Zuhaili kata tabut yang kita jumpa dalam Al-Baqarah tu menjadi sumber kekuasaan tentera Palestin, tentera Bani Israel yang menang tu dibuat daripada kayu, disalut daripada emas. Gitu. Dibawa oleh malaikat, diserahkan kepada kaum Bani Israel yang berperang. Dia berperang sama dia tu. Bani Israel berperang sama Bani Israel. Tapi satu raja jahat, satu raja baik. Kalau bahasa Inggerisnya dia kalau daripada cerita-cerita orang putihnya David versus Goliath. David Nabi apa? Daud dan Jalut. Ustazah Nurul juga pencegah pagi-pagi. Orang lain ni tak mandi David versus Goliath. Tak apalah, boleh je sebut nama David tak ada masalah. Jesus, I love Jesus. Tebeng sok-sok kat dada, I love Jesus, tak ada masalah. Bahkan kalau I tak love Jesus, tak beriman kita kepada Nabi Isa, kan? Mudah je. Jadi cerita David dengan Goliath. Bagaimana Jalut dan Talut, dua tentera itu berperang. Nabi Daud muda lagi masa itu. Menang. Dia menang baling batu je. Ingat balik cerita-cerita tu. Seronok je baca cerita-cerita bagi kita semangat. Jadi hari ni kita jumpa lagi perkataan bekas tu. Bekas dilepaskan oleh ibu dia. Hari ni sejarah ni. Sejarah tadi kita ambil bagaimana walaupun ada gemetar dalam hati Nabi Musa dengan Harun nak pergi berdakwah pula dengan Firaun tu, tapi dia pergi juga. Dia pergi.
Sampai ayat 98 tu mengisahkan macam mana perbualan ataupun hujah dia dengan Firaun. 100 lepas tu pengajaran, Pak. 100 sampai 135 tu pengajaran semula, peringatan ya. Solid cerita berkenaan dengan dakwah Nabi Musa dan Harun kepada Firaun, dilepaskan Bani Israel, disesatkan pula kaum dia dengan Samiri. Samiri sesatkan pula 40 hari dia tinggal. Marah tak marah Nabi Musa cekik tengkuk ataupun janggut Nabi Harun tu. Cekik, kenapa kau biarkan budak-budak ni sesat? Lebih kurang gitulah. Ya. Nanti kita akan jumpa. Wallahu alam, insya-Allah. Hari ini kita akan dapat satu karam, kita akan nampak kebesaran besar Nabi Musa daripada kecil lagi. Padahal pada waktu itu semua bayi-bayi lelaki dibunuh. Bahkan tapi untuk Nabi Musa khususnya, dia dibesarkan di bawah telapak tangan Firaun dan isterinya, disusukan oleh siapa? Bukan orang lain, ibu dia sendiri. Wallahu alam. Silakan 38 sampai 51. Ingat bila kita baca macam sejarah ni, cerita ni, kita kena ambil semangat ambil semangat. Jangan macam-macam tengok sejarah Kalau kita tengok sejarahnya, kita akan jadilah ramai-ramai Melayu masuk panggung wayang cakap Allahu Akbar, tengok cerita apa? Mak Kilau, bersilat dalam panggung wayang, subuh masjid kosong juga. Tapi panggung wayang berapa juta dah saya tak tahu sekarang. Ada 10 juta dah collection. Siapa boleh buat research pagi ni? Saya rasa panggung wayang main lagi dah cerita Mak Kilau. Main lagi penuh panggung wayang, bersilat dalam panggung wayang pakai tanjak, pakai samping, bawa kuih semua. Sampai saya tengok orang komplain, nak tengok wayang janganlah pakai tanjak, orang belakang tak nampak. Semangat tak semangatnya Melayu tu kan. Tapi pagi-pagi subuh masjid kosong. Maghrib ayah Yana dia ada pakai serban dalam masjid saya. Orang lain tak ada. Tak ramai. Macam biasa. Wallahu a'lam. Ingat, teras kita Islam dulu, baru Melayu. Kalau teras kita Melayu, payah kita. Kok mana pun kita Islam dulu. Islam semua masuk. China, India, Bugis, Pakistan, semua masuk. Wallahu a'lam. Bukan cerita politik, cerita semangat kita tu kena betul. Macam ni sama juga. Ambil cerita Nabi ni, ambil semangat dia tu pada teras Islam dia tu, pada teras dakwah dia tu. Wallahu a'lam. 38 sampai 51. Silakan adik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masa sama share dengan keluarga Kalau tak tengok live kan keluarga boleh tengok. Insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Is auhayna ila ummika ma yuha. Aniqzifihi fit tabuti faqzifihi fil yammi falyulkihil yammu bis-sahil. Falyulkihil yammu bis-sahil ya'khuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Iza tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu. Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabithta sinina fi ahli Madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Wastana'tuka li nafsi izhab anta wa ahuka bi ayati walataniya fi zikri. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'atiyahu faqula inna rasula rabbika
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله العظيم. Terjemahan, iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, iaitu letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian hanyutkannya ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan agar engkau diasuh di bawah penguasaanku. Nota 512. Setiap orang yang memandang Nabi Musa AS akan merasakan kasih sayang kepadanya. Iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang. Nota 513. Yang terbunuh adalah seorang bangsa Kipti yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israel, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 15. Kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai daripada mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sedar atau takut. Kedua-duanya berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bimbang dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua bimbang, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyeksa mereka. Nota 515. Bani Israel pada waktu mereka berada di Mesir adalah di bawah suruhan Fir'aun. Mereka disuruh untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota dengan kerja-kerja paksa. Maka Nabi Musa AS meminta kepada Fir'aun agar mereka dibebaskan. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami daripada Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikut petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan pada sesiapa yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling daripadanya. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberi
petunjuk. Nota 516 memberikan akal, naluri dan kudrat alami untuk kehidupan masing-masing pada masa akan datang. Dia Firaun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Tafsir Jalalain. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dengan mengaku menjadi Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Maka bercakaplah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut untuk menyedarkannya supaya jangan mengaku menjadi Tuhan. La'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan ia menjadi sedar dan mahu menerimanya. Aw yakhsha. Atau takut kepada Allah sehingga ia mahu sedar. Ungkapan mudah-mudahan berkaitan dengan pengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Adapun mengikut pengetahuan Allah, maka dia maha mengetahui bahawa Fir'aun tidak akan mahu sedar daripada perbuatannya. Qala rabbana innana taqafu an yafruta alaina. Berkatalah mereka berdua, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir kalau ia segera mengambil keputusan yang cepat untuk menyiksa kami. Atau jika ia semakin melampaui batas dan bertambah takbur terhadap kami. Qala la takhafa innani ma'akuma. Allah berfirman, janganlah kamu berdua takut kerana sesungguhnya aku beserta kamu berdua dan aku akan membantu kamu berdua. Asma. Aku mendengar apa yang dikatakannya. Wa ara. Dan melihat apa yang dikerjakannya. Kisah Nabi dan Rasul. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberi Nabi Musa alaihissalam 2 mukjizat, baginda diperintah untuk menunjukkannya kepada Firaun dan pembesarnya. Setelah itu Musa pun menemui isterinya, lalu mereka kembali berjalan menuju Mesir hingga mereka tiba pada waktu malam. Kemudian Musa bertamu ke rumah ibunya Harun alaihissalam. Tetapi dia tidak mengenali mereka, begitu pula mereka tidak mengenalinya. Maka datanglah Harun sambil bertanya kepada ibunya tentang orang yang bertamu itu. Ibunya mengkhabarkan bahawa orang itu adalah tetamu. Maka Harun pun mempersilakan Musa dan mempersilakan makan bersamanya. Lalu Harun bertanya, siapa kamu sebenarnya? Musa menjawab, saya Musa. Maka kedua-duanya pun berpelukan. Pendapat lain mengatakan sesungguhnya Musa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 7 hari. Setelah itu Allah berfirman, wahai Musa, penuhilah seruan Tuhanmu pada apa yang telah dibercakapkan kepadamu. Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan daripada lidahku. Kemudian Allah memerintah Musa untuk menemui Firaun, sedangkan keluarganya tetap berada di tempatnya.
Mereka tidak tahu apa yang mesti dilakukan hingga akhirnya lalulah sekumpulan pengembala daripada Madian kerana dia mengenali mereka. Maka mereka pun membawanya kembali ke Madian dan mereka menetap di rumah Syuaib alaihissalam hingga sampai kepada mereka berita Musa setelah kejadian pembelahan laut. Adapun Musa, dia berangkat menuju ke Mesir dan Allah mewahyukan kepada Harun dengan memberitahukan kepulangan Musa dan memerintahkan kepadanya agar menemuinya. Maka Harun pun keluar daripada Mesir lalu kedua-duanya bertemu. Musa berkata, "Ya Harun, sesungguhnya Allah telah mengutus kami kepada Fir'aun. Pergilah bersama kami untuk menemuinya." Harun menjawab, "Kami mendengar dan kami akan taat." Kemudian setelah itu, saat malam tiba, kedua-duanya pergi untuk menemui Fir'aun. Ketika kedua-duanya sudah berada di depan pintu Fir'aun, diketuknya pintu itu. Fir'aun berkata kepada penjaga pintu itu, "Siapa yang sudah berani mengetuk pintuku pada saat-saat seperti ini?" Lalu dibukanya pintu itu, kemudian Firaun pun bercakap kepada kedua-duanya. Maka Musa mengatakan kepadanya, "Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu." Riyadhus Salihin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Sesiapa menentangku maka aku akan mengazabnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa bagi setiap orang yang menampakkan kemuliaan dan kesombongan, maka dia berhak mendapatkan azab kerana kedua-duanya tidak layak dimiliki oleh manusia yang hakikatnya lemah. Hadis Nabawi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma pernah mendengar seseorang yang bertanya kepada sejumlah orang yang tengah mengadakan perjalanan haji. Siapakah seorang saudara yang paling mempercayai saudaranya? Orang-orang itu terdiam. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu Aisyah berkata kepada orang-orang yang berada di sekitar tandunya, dia itu Musa bin Imran. Ketika dia memohon bagi saudaranya Harun untuk diangkat menjadi seorang nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadanya, Allah berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan sebahagian rahmat kami kepadanya, iaitu bahawa saudaranya Harun menjadi seorang nabi." Nasihat dan pengajaran. Dikatakan bahawa Nabi Musa memiliki kekurangan dalam bercakap disebabkan saat dia masih kecil pernah memakan kerikil yang diberikan Firaun. Setelah dewasa, Nabi Musa pernah berdoa agar kekurangan yang dideritanya itu dapat dihilangkan sebahagian, cukup agar kata-kata dapat difahami oleh orang lain. Dia tidak meminta agar dihilangkan kekurangannya itu seluruhnya. Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, para rasul hanya memohon sesuai dengan keperluan mereka sahaja. Oleh itulah kekurangan pada lidah Nabi Musa masih ada. Selanjutnya Nabi Musa memohon seorang pembantu daripada pihak keluarganya, iaitu Harun. Allah mengabulkannya dengan menjadikan Nabi Harun sebagai pembantu dalam dakwahnya. Semua ini tidak lain kerana Musa mendapat penghargaan yang luar biasa daripada Tuhannya. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Pertama tu, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku,
lepaskanlah kekakuan daripada lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Itu ayat 25 sampai 28 Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama lah kita baca ni kan. Nak buka majlis biasa tok MC baca ni lah ataupun kita sendiri baca elok doa yang baik, doa yang baik. Wallahu a'lam. Besok kita sambung lagi bab dalam istana pula. Hujah dengan Firaun. Dah mula dah hujah Firaun tu. Firaun dah tanya dah. Siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa, ayat 49 tu. Mana 49? Qala fama rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu kemudian memberikannya petunjuk. Nanti Musa hujah lagi dengan Firaun. Tak cukup hanya hujah, berperang pula berdua tu, bertiga tu, bukan bertiga lah ramai lah Tentera Firaun dalam bentuk ahli sihir dia, nasihatkan dia. Moh kita lawan lah dia kata. Kaum ni boleh lawan Musa ni dengan Harun ni. Dia berperang secara sihir. Ni semua cerita bocor tu dah hafal lah ni. Halo kafal. Saya dulu tak ada kafal. Masa kecil-kecil semua dah tahu dah cerita ni kan. Cerita Nabi Musa, mukjizat tongkat jadi ular semua dah tahu lah. Tapi kita ambil apa Allah nak selit. Kenapa Allah nak cerita kepada Nabi Muhammad ni? Muhammad kau tak pernah dengar ke cerita pasal Musa? Ayat awal-awal surah ni kan. Allah cerita satu sampailah panjang lagi cerita Nabi Musa ni, banyak round ni dalam surah Taha ni, daripada kelahiran, kalau nak susun semula lah, kelahiran sampai bab disesatkan oleh Samiri. Lepas tu Al-Baqarah tu dah masuk dah bab sesat tengah padang pasir 40 tahun, 40 hari 40 tahun sesat. Diberi nikmat dalam bentuk makanan manna wal salwa. Dah dapat nikmat macam-macam tu, dah tengok mukjizat tu, sesat lagi. Tengok mukjizat apa? Belah laut, lepas lari daripada Firaun. Firaun dalam cerita Nabi Musa ni tak ada, ni tak ada sumber sahih lah. Sejarawan, ahli sejarah, dia cek. Ini pada zaman dikatakan pada zaman tu semua raja dipanggil Firaun. Firaun ni memerintah Mesir lebih kurang 3,000 tahun. Dinasti dia. Nabi Yusuf tu belum Firaun lagi. Nabi Yusuf tu kaum yang memerintah Mesir, bukan Firaun. Pada zaman Nabi Yusuf, kaum dia turun daripada tanah-tanah Asia ni. Tak tahulah bentuk apa. Adalah nama dia tu. Tapi pada zaman Nabi Musa ni memang Qibti lah, Qibti. Arab Qibti, semua raja dia dipanggil Firaun. Dia memerintah lebih kurang 3,000 tahun. Yang dikatakan mana satu raja ni yang dia diawetkan tu kan, dikatakan Ramses II. Ramses II, boleh cek lah. Saya dah tengok dah dekat masjid pula, dekat museum Cairo tu, dah tengok lah dah. Inilah Firaun ni, hidup menyusah korang, mati menyusah korang. Nak pergi tengok dia pun kena bayar sekarang ni kan. Pada zaman tu lah Ramses II. InsyaAllah nanti besok kita tengok lagi apa lagi hujah Nabi Musa dan Harun. Wallahu a'lam. Daripada hadis Riyadhus Shalihin tu kena ambil sifat bongkak, sombong, takabur, besar, garang dan sebagainya hanya layak kepada milik siapa? Allah semata-mata. Tak boleh. Satu titik takabur dalam diri tak masuk syurga, na'udzubillah. Takabur tu apa? Atas pada ujub lagi. Bukan ni kabur, aku lagi bagus pada Yana, tapi pergi kutuk Yana, anda lah kau ni Yana. Tengok amal ibadah aku macam ni. Kau tengok tudung aku ni. Saya tudung pula, tudung cerita lain lah pula. Itu masuk takabur senang faham senang tak faham Ujub dalam diri lagi. Tak kira lah. Biasanya bila bab ujub ni, takabur ni, syaitan, iblis, syaitan kita duga bab apa? Bukan bab maksiat. Syaitan dan iblis juga bab ibadah. Orang berjuruh ni, orang yang buat maksiat, dia tak pelik dah. Bab maksiat tak ada cerita riak dan takabur. Mahu aku 10, mahu kau apa 2? Dia tak ada. Dia cerita bab ibadah. Orang baik-baik ni, orang baik-baik. Orang tak berzina, orang tak main judi, orang tak minum arak.
orang tak pergi karaoke, orang tak pergi tengok BTS, tepek, tak ada geng-geng baik-baik semua ni. Itu syaitan juga. Satu titik takabur tak. Sebab apa? Di hadis ni Rasulullah SAW kata, Allah berfirman, kemuliaan adalah sarungku yang mulia, sombong adalah selendangku. Sombong takabur selendangku, siapa yang menentangku maka aku akan mengazabnya. Nauzubillah. Ingat, sifat-sifat ni semua milik Allah semata-mata, kita tak boleh ada. Dan ingat, bab inilah yang paling banyak sekali syaitan dan iblis goda untuk ahli ibadah. Ahli ibadah. Ingat, kita dah baca dulu, tak ingatlah dah baca ke tak? Antara hadis-hadis pertama, siapa yang pernah baca kitab Imam Zahabi, bab dosa-dosa besar. Beberapa hadis pertama ialah orang-orang yang alim-alim ni dicampakkan dulu ke neraka. Ulama, qari, penuntut ilmu, belum bab pemimpin lagi. Pemimpin tu cerita lain lah. Ni bab orang baik-baik ni. Ulama, apa kemuliaan yang kau nak? Oh, aku dulu banyak mengajar orang, aku anak murid aku dulu telah menyampaikan kesuruhanmu ya Allah, maka hari ini tetaplah kepada aku apa nikmat yang sepatut dapat kepada aku. Apa Allah kata? Kazabta. Menipu. Kau mengajar nak sombong, kau mengajar nak dipanggil tok guru, kau mengaji sebab nak dipanggil qari dalam hadis sahih. Kau jadi mengaji sedap ni nak dipanggil qari, diterbalikkan muka, diheret, dicampak kata. Tak ada ampun. Jadi ingat, bab ni penting. Kita belajarlah sikit-sikit ya. Tak belajar kita tak tahu apa penyakit dalam hati. Jadi kena belajar. Siapa nak belajar main masuk pondok hujung minggu. Kempen tak habis ni. Wallahu alam, sambung sikit-sikit ya. Sambung sikit-sikit. Insya-Allah besok kembali kepada cerita seterusnya perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun. Panjang lagi ya, panjang lagi insya-Allah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kami semua ini kefahaman dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, agar bila kami tadabbur membaca ayat suci Al-Quran-Mu ni ya Allah, kami faham. Kami tahu larangannya, kami sampaikan seruannya, kami laksanakan segala seruannya dan kami berusaha untuk menyampaikannya ya Allah. Wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami sentiasa di jalan yang benar. Janganlah kami terpesong akidah kami ya Allah. Akhir zaman ni banyak akidah-akidah, fahaman-fahaman yang menyelewengkan kami ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, agar ikutan kami ialah orang baik-baik, ulama, para nabi, para syuhada, para solihin ya Allah. Bukan artis-artis, bukan pemain-pemain bola sepak, bukan orang-orang ternama, bukan influencer ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.